الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, sambung suratul Duha. Jika semalam kita mengkaji ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Pagi ini kita masuk pula ayat yang ke-7, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada, ayat yang ke-7. Nah, wa wajadaka jelas ke tulisan? Jelas? Dhallan fahada. Okey, wa yang pertama ni dan. Kemudian yang ni wajada. Semalam kita jumpa perkataan wajada. Maksud dia apa? Wajada. Semalam wa wajadaka, dia iaitu Allah mendapatimu. Kamu dhallan, dalam keadaan. Terjemahan tuan-tuan apa? Dhallan, orang yang bingung. Okey, tak apa, kita ambil terjemahan yang asal, lepas tu baru kita uraikan. Okey, dhallan ni maksudnya ialah sesat. Bal kan, balin kan, wala balin. Bal ni orang yang sesat. Bal kesesatan. Balalah kesesatan. Bal orang yang sesat, seorang. Kalau ramai, balun atau bali, orang yang sesat. Ni orang-orang yang sesat. Ramai. Ni orang-orang yang sesat. Fahada, maka. Hada, dia iaitu Allah telah memberi hidayah.
Okey, boleh? Jelas tak tulisan saya kat depan? Jelas, alhamdulillah. Jadi ayat ni sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut kebaikan yang Allah Taala telah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahawa Allah Taala tidak akan membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tak akan biarkan Allah Taala tidak marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus membantah ucapan orang musyrikin yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semalam kita jumpa ayat apa dia? Semalam kita baca ayat apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Maksudnya, kalaulah aku nak tinggalkan kau wahai Muhammad, aku dah tinggal kau lama dah masa kau anak yatim tu. Tapi tak, aku tak tinggalkan kau. Masa kau anak yatim, aku ambil kau, aku jaga kau sampai kau menjadi seorang dewasa yang bagus. Bukan sekadar besar dari segi jasad, adabnya bagus, akhlaknya bagus, sehingga Nabi terkenal sebagai gelaran Al-Amin. Dahulu masa zaman Nabi SAW, zaman tu tak ada bank lagi tuan-tuan. Tak ada bank, tak ada safe deposit, apa semua tak ada. Tak ada peti besi besar-besar. Jadi setiap kali seseorang nak bermusafir, mereka ada barang yang penting, barang yang berharga, mereka titipkan. Bahasa Indonesia titipkan, bahasa kita titipkan juga. Dititipkan barang tersebut pada Nabi SAW untuk menjaganya. Dan terkenal Nabi ni kalau jaga barang, memang dia takkan abaikan penjagaannya. Dia takkan main letak-letak mana-mana ke tak. Dia akan jaga betul-betul, sungguh-sungguh. Sehingga setiap kali orang musafir, sebab itulah masa Nabi hijrah, Nabi suruh siapa ganti untuk menjaga barang? Ali bin Abi Talib. Jadi Nabi suruh Ali ganti itu, bukan suruh ganti sesaja duduk kat katil dia, bukan. Suruh Ali gantikan supaya terus menjaga barang titipan orang Quraisy. Bahkan masa mereka tuduh Nabi SAW sebagai penipu, penyair, gila dan seumpama dengannya, mereka tetap juga bagi barang kat Nabi untuk jaga. Inilah kita kata barakallahu fikum, sikap seorang yang ikut Nabi SAW. Orang Muslim ni dia jujur, diberi amanah dia akan pegang. Dia jadi AJK masjid, dia akan jaga betul-betul AJK masjid, bukan kaki sakau. Bukan kaki sakau tak. Dia buat betul-betul, dia jaga semuanya. Nabi kata la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang tidak ada amanah. Jadi Allah Ta'ala tak biarkan Nabi Muhammad SAW, bahkan dididik Nabi menjadi seorang yang bagus, pandai berniaga, sabar, jasadnya sihat. Bahkan penjagaan Nabi, penjagaan Allah kepada Nabi SAW, sehingga kan Nabi masa sebelum dapat wahyu pun, Nabi ni tidak ada kecenderungan untuk melakukan maksiat. Ini kelebihan Nabi SAW. Allah Ta'ala melindungi Nabi sebelum dapat wahyu lagi. Diberi kecenderungan untuk tak suka dapat maksiat, dan bila ada kehendak nak maksiat, tak jadi maksiat tu. Seperti kisah yang masyhur, pernah sekali di Mekah tu orang nak buat nyanyi-nyanyi, konsert-konsert, Nabi tertidur. Kisah tersebut. Kali kedua nak pergi tertidur, akhirnya kali ketiga Nabi kata, malaslah. Dia kata macam tu. Dah hilang selera dia nak pergi. Pernah sekali masa tu Nabi SAW nak nak membina Kaabah ketika Kaabah runtuh. Ada dalam Sahih Bukhari. Nak angkat batu-batu tu zaman tu bukanlah ada alat macam sekarang ni. Alat banyak dan mudah nak didapati. Jadi Abbas, pakcik Nabi kata, wahai Muhammad, kau pakailah jubah kau, angkat.
Jadi kalau angkat dengan jubah, maka dia akan ternampak aurat. Masa Nabi nak angkat je, Nabi pingsan. Nabi terjatuh dan pingsan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala Nabi SAW masa itu tahu tak ajaran Nabi Ibrahim? Soalan, adakah waktu tersebut Nabi Muhammad SAW tahu ajaran Nabi Ibrahim? Jawapannya tahu. Dia tahu tak boleh buat syirik, dia tahu tak boleh makan benda-benda yang haram. Bahkan bukan sekadar Nabi yang tahu, orang musyrikin Makkah pun tahu tak boleh makan benda haram. Apa dalil, tuan-tuan? Siapa baca kitab sirah, tarikh, dia akan dapati masa Kaabah runtuh disebabkan banjir besar. Masa tahun ke-35 ke umur Nabi SAW 35 tahun, berlaku banjir besar kat Mekah. Bila berlaku banjir besar, rosaklah Kaabah. Kaabah pun rosak. Sebab sehingga kan sebahagian dari dinding Kaabah tu runtuh. Kan orang bina balik Kaabah tu. Okey. Masa nak kumpul duit untuk bina Kaabah, masa tak ada Jabatan Agama Islam Mekah ni, tak ada masa tu. Jain tak ada. Jabatan Kemajuan Islam Mekah tak ada. JAKIM pun tak ada masa tu. Mekah lah, bukan Malaysia, Mekah. Kan tak ada lagi. Jadi mereka buat apa? Mereka kumpulkan duit mereka sendiri. Apa kata ketua mereka, Abu Sufyan? Dia kata, kita kumpulkan duit kita yang halal sahaja untuk buat Kaabah ni. Jangan kumpulkan dan gunakan duit pelacuran, jangan duit jual arak, jangan duit merampas harta orang. Maksudnya apa dia? Orang tahulah ada harta halal, harta haram. Baca kitab sirah akan jumpa. Baca kitab Rahib Makhtum apa semua. Kalau Ustaz Ali Ahsan Ustaz Ali kat sini kan, Ustaz Ali ada mengaji. Siapa Ustaz Ali apa nama dia? Mengaji kitab sirah. Bagus. Barakallahu fik. Jadi dalil bahawa mereka tahu duit itu duit haram. Jadi apa maksud ayat ni? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Ta'ala mendapati kamu di dalam dhal, kesesatan. Fahada, lalu Allah Ta'ala bagi hidayah. Adakah Nabi SAW sesat? Okey. Dekat sini kita kena perhatikan bahawa asal perkataan dhal, kita buka lah sikit. Asal perkataan dhal, perkataan dhal maksud dia dari segi bahasa ialah orang yang tidak sampai kepada, atau kepadalah, ke lah bahasa Melayu salah, ke destinasi yang diingini, yang ditujui. Itu asal perkataan dhal. Orang yang tak sampai ke destinasi yang ingin ditujui, yang diingini, yang ditujui. Firdaus nak pergi apa tempat yang jarang pergi, Kuala Berang, Terengganu. Bila tak pernah pergi, dia duduk kawasan ni kan, dia jarang keluar. Sekali dia kata nak pergilah, mak nak pergi bercuti dengan kawan Kuala Berang. Dia tengok jalan-jalan sampai ke Kuala Terengganu. Bukan Kuala Berang dah sampai. Maka kita katakan Firdaus ni bal tak? Bal. Dalam bahasa bentuk dia keras sikit, sesatlah. Kan? Sesatlah. Jadi apa maksud dhal ni bagi Nabi? Adakah Nabi sesat? Bukan. Kata para ulama, dhal ni satu memang sesatlah. Tapi bagi hak Nabi, Nabi tak sesat. Sebab Nabi, maksud dia Nabi tak tahu, maksud dhal dalam ayat ni ialah
Nabi tak tahu apakah hakikat sebenar agama Allah Ta'ala ni. Dia tahu benda yang umum. Ataupun tafsir atau ayat yang lebih mudah, Nabi tak tahu detail ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi tak tahu apa dia? Perincian apa yang Allah Ta'ala mahukan. Itu maksud dia. Bukan maksudnya Nabi sesat dengan maksud apa? Nabi buat maksiat, Nabi buat syirik. Tidak. Nabi tak pernah sekali pun sembah berhala. Nabi sekali pun tak pernah melakukan maksiat. Nabi terpelihara daripada dosa. Maksum. Barakallahu fiik. Jadi sesat di sini bukan maksud sesat. Sebab itulah kalau tengok Quran tuan-tuan, diterjemah dengan bingung. Ada tak terjemahan lain? Ada tak terjemahan yang lain? Saya tengok ayat Quran saya. Wajadaka dhalan fahada. Nampak ni? Dia berarti engkau mencari-cari jalan yang benar. Bingung. Mencari-cari. Tak tahu, tak jelas. Sebab itulah kenapa Nabi SAW masa dia umur 40 dia suka apa? Menyendiri di Gua Hira. Kenapa dia menyendiri di Gua Hira? Dia bingung. Dia kata, inikah ajaran Nabi Ibrahim? Apakah hakikat ajaran Nabi Ibrahim? Apakah hakikat penyembahan Tuhan? Macam mana sembah Allah daripada sama ada berhala? Macam mana sembah Allah daripada sama minta hajat pada selain Allah Ta'ala? Macam mana sembah Allah tapi ada orang musyrikin sembelih korban untuk selain Allah Ta'ala? Macam mana kata ketua-ketua Mekah ni, tok-tok imam Mekah ni semua, dia orang lah kaki buat salim kat orang. Jadi dhal di sini maksudnya ialah tidak mengetahui hakikat kebenaran. Macam sebahagian orang bukan Islam, dia tahu sebenarnya Tuhan tu satu, tapi dia tak jelas dalam kepala dia. Dia tahu alamnya ada Tuhan, tapi macam mana Tuhan tu? Apa sifat dia? Apa yang dia perintahkan? Apa yang dia nak daripada kita? Dan dia tahu dunia ni bukan tempat yang adil. Dia tahu dunia ni orang yang zalim menang, orang yang dizalimi tu mati, kalah. Apakah Tuhan tu adil? Kalau adil, kenapa orang yang baik mati? Kenapa orang yang jahat kaya? Jadi soalan-soalan macam ni Nabi SAW tak nak jawab. Lalu Nabi pun suka menyendiri dekat Gua Hira. Sebab Allah Ta'ala kata wa wajadaka dhalan fahda. Lalu Allah Ta'ala bagi dia hidayah, bagi dia Islam, bagi dia wahyu. Dalil bahawa apa tuan-tuan? Ini bawa kita memberi petunjuk kepada Nabi ni. Petunjuk apa yang Allah Ta'ala bagi? Apa petunjuk yang Allah Ta'ala bagi Nabi Muhammad SAW? Apakah petunjuk tersebut? Wa wajadaka dhalan fahada. Apa terjemahan yang tuan-tuan? Nampak terjemahan saya, terjemahan Indonesia. Dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi dalam pengajian surah Al-Fatihah bulan 10 tahun lepas, jadi setahun dah ni, kan? Saya start kuliah dah setahun dah kat sini. Kita ada sebut jenis-jenis hidayah. Tuan-tuan ingat ke? Kena buat syarat ulangan. Kita tak ingat lah, kita buat syarat ulangan. Tak apa, cerita Beramli pun diulang banyak kali, ini pun kita ulang banyak kali, bagus. Baik. Bila kita dengar perkataan Allah memberi hidayah, Allah memberi hidayah, kita kena faham bahawa hidayah Allah Ta'ala ni dia berlapis-lapis dan pelbagai.
hidayah Allah ni dia pelbagai dan berlapis-lapis. Okey. Jenis-jenis hidayah. Kita tengok jenis dulu. Jenis-jenis hidayah. Bukan Siti Hidayah, Nur Hidayah ni tuan-tuan ni. Baik-baik. Jangan. Nanti ibu-ibu belakang marah nanti kan. Jenis hidayah ada 4 jenis hidayah. Allah teruknya. Sebab lain. Okay, hidayah tu ada berapa jenis? Okey, jenis yang pertama dipanggil hidayah gharizah. Saya tulis Rumi lah tuan-tuan gharizah. Hidayah yang kedua, hidayah at-taufiq wal bayan. Silap. Hidayatul irsyad wa al bayan. Al-irsyad wal bayan. Ini kecil pula. Okay. Yang ketiga, hidayah at-taufiq. Orang nama Taufik Hidayat kan, main badminton Malaysia, dia gabung dua sekali. Taufik Hidayat. Taufik pun ada, Hidayat pun dia. Masya Allah. At-taufiq. Yang keempat, hidayah ilal jannah. Al-jannah. Pertama tuan-tuan, hidayah gharizah. Apa maksud hidayah gharizah? Hidayah gharizah ni iaitu Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada setiap manusia cara-cara mereka nak hidup di muka bumi Allah Ta'ala. Iaitu petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk, bukan manusia saja, manusia dan makhluk-makhluk lain, tentang macam mana dia nak hidup di muka bumi ni. Yang kita ni kadang-kadang tak perlu belajar pun kita dapat benda tu. Contohnya tuan-tuan, bayi yang baru lahir, bila disuakan puting susu ibunya, dia terus hisap. Dia tak kata apa benda ni, dia tak ada. Dia tak ada apa benda ni, bulat-bulat seketul dia ni kan. Dia tak terus dihisap je. Automatik dia latch, baby tu dia latch pula, tahu pula dia latch tu cantik pula tu, cara dia sedut pula elok je. Mak dia yang tak kerti nak latch kadang-kadang. Tahu latch kan tak?
nak engagekan benda tu. Lepas tu kadang yang pakar bukan ajar anak tu, pakar ajar mak cara nak menyusu. Sebab anak tu dah tahu dah cara nak sudut. Cara mak nak suakan tu yang salah kadang-kadang. JC saya, dia sua salah. Doktor kata salah, patutlah anak awak tak kenyang. Dia kata cara awak bagi tak betul. Nah, dia sendiri. Kemudian lepas tu dia buat apa? Beberapa bulan dia mengesot. Mengesot ke apa dia? Meniarap. Dah pusing meniarap. Ada ke mak dia ajar anak meniarap, dia pusing? Ada ke mak ini? Mana ada? Automatik dia pusing sendiri. Lama pula dia meniarap, merangkak. Meniarap, kemudian merangkak, kemudian berdiri, kemudian berjalan, kemudian boleh sebut mak, baba, apa. Saya tanya, itu mana dia dapat? Adakah kita ajar dia, anak macam ni tahu cara merangkak nak? Ada tak kita tunjuk anak kita? Mana ada? Automatik je. Insting. Kemudian dia belajar lagi, dia tahu nak explore. Umur dia 13-14 dah start nak handsome lah. Dah start nak sikat dah, nak jaga ni muka. Saya tak pernah ajar pun anak saya jaga-jaga muka. Masa tiba nak jaga muka lah, nak letak ni lah, apa benda. Fitrah dia. Ini manusia. Kemudian bila dia makin besar pula, berkahwin. Bila berkahwin tahu je nak buat apa. Betul tak? Dah kahwin tahu nak buat apa antara suami isteri. Tak perlu buat khusus. Tuan-tuan, cara nak ni, macam ni tahu cara dia tuan-tuan. Sebab tu kalau dengar khusus kahwin, dia ajar cara benda tu, saya jadi bengang. Benda ni fitrah, tak payah ajar. Ni sibuk pula yang penceramah tu kata, yang sang isteri kenalah buat macam ni, barulah. Yang datang khusus kahwin tu belum kahwin lagi. Yang datang khusus kahwin tu belum kahwin lagi. Dia betul senyum pandang girlfriend dia. Ni ram puasa. Tak betul tu tuan-tuan. Orang cerita pasal sunnahnya berkahwin, cara berkahwin, nanti cerita lain lah, dah lagi tajuk. Yang ni manusia, begitu juga dengan binatang. Penyu, bila menetas telur penyu, anak penyu tu pergi mana? Pergi laut ke pergi highway kalau Terengganu tu? Tak, dia pergi masuk, dia tak ada pula tu masuk highway, tersesatlah papa, sinilah laut. Tak ada pula dia macam rasa tersesat naik ke atas darat. Semua turun ke laut. Tak pernah diajar pun oleh bapak dia. Baik. Kuda lahir beberapa minit je, lepas tu rimau kejar dia, tahu dah lari. Burung, kalau mana saya tengok National Geographic video, burung, anak burung ni masa kecil, lepas dia menetas yang seko first tu, dia akan buang telur-telur yang lain. Saya tengok tak video tu kan? Kecil-kecil lagi tu, bulu tak ada lagi, dia pergi dia ngesut, dia tolak telur-telur yang lain daripada sarang. Sebab apa? Dia tak nak ada cabaran, dia tak nak dia ada seorang dia makan. Sebab tu dah banyak burung telur banyak, tapi yang anak dapat seekor 2 je. Rupanya si anak tu sendiri yang buang telur tu. Siapa yang ajar dia kecil-kecil lagi dia dengki? Tak ada. Mana ada orang ajar dia dengki kecil-kecil dia burung. Tapi fitrah dia Allah Ta'ala nak jaga. Kalau semua burung terlalu banyak dekat alam ni, habislah semua serangga. Nah, ini kita panggil hidayah gharizah. Kalau saya nak urai, tuan-tuan nak tahu ni, tuan-tuan tengok National Geographic, ikan salmon berjalan, ikan kod berjalan daripada mana pergi berpuluh-puluh kilometer untuk bertelur. Penyu berpuluh-puluh, beribu-ribu kilometer untuk menetas, tetap di pantai yang sama, tak pernah sesat, tak pakai GPS, tak ada ni, tak ada waste. Kita pakai waste pun sesat, tak pergi kuning kahwin 6 kali sesat. Dia tak pernah sesat pun. Barakallahu fikum. Yang ni Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Taha. Tak mana ayat dia? Allah Ta'ala sebut alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. A'ta kulla. Surah Taha ayat 50. Muka surat 30.
314. Maaf tuan-tuan, siapa yang puasa saya minum kat depan ni. Bismillah. Kisah ni, Ustaz 14 ni kisah dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun ni duk pertikaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil dari ayat 39. Kata Fir'aun kata, qala faman rabbukuma ya Musa. Kata Fir'aun, wahai Musa dan Harun, siapakah Tuhan kamu berdua? Faman rabbukuma, man siapa, rabbukuma Tuhan kamu berdua. Kalau rabbuka seorang, rabbukuma dua orang. Faman rabbukuma, siapakah Tuhan kamu berdua ya Musa, itu Musa dan Harun. Sebab tu masa yang jumpa tu ialah Nabi Musa dan Harun. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Ini yang saya nak. Qala, berkatalah Nabi Musa, Rabbuna, Tuhan kami, Tuhan kita ialah yang a'ta kulla syai'in khalqahu. Terjemahannya apa? Yang telah memberikan. Tak keluar terjemahan. Yang telah memberikan, apa terjemahannya? Setiap sesuatu. Nampak? Setiap sesuatu. Bukan sekadar makhluk yang hidup. Makhluk yang macam tak hidup mana juga. Bukan sahaja manusia, makhluk lain juga. Pokok contohnya. Pokok macam mana dia boleh keluar nak pergi ambil cahaya? Hidayah daripada Allah. Au qala rabbuna a'ta kulla syai'in khalqahu, iaitu Tuhan kami telah memberikan setiap sesuatu tu khalqahu, spek dia, spesifikasi dia, penciptaan dia. Thumma hada, kemudian dia bagi petunjuk. Kita jadi ke Allah Ta'ala bagi petunjuk hidayah kepada pokok? Tak mungkin. Adakah bagi hidayah nak beriman kepada Allah? Tak. Memang dia nak beriman automatik. Pokok dah beriman kepada Allah automatik, gunung dah beriman kepada Allah automatik, semut dah beriman kepada Allah automatik. Tak perlu kita dakwah semut, buang masa dakwah semut. Dia dah memang beriman lah, automatik lah. Jadi Allah Ta'ala ni thumma hada. Kalau Allah Ta'ala bagi petunjuk ni, petunjuk macam mana nak gunakan dia punya ciptaan dia. Tangan ni macam mana saya nak pakai tangan? Lepas tu kadang-kadang budak-budak kan dia tengok tangan dia sendiri. Dia tengok tak baby macam tu. Dia tengok tangan dia sendiri. Jadi dia test, dia explore tangan dia. Tangan dia boleh buat apa? Lepas tu masa baby dia tak bersedar, tangan dia sendiri garuk kepala dia, dia menangis. Tangan dia sendiri yang cakar muka dia. Lepas tu dia pakai sarung. Dia tak pandai lagi. Fahada, nak Allah bagi petunjuk cara nak pakai tangan dia. Subhanallah. Inilah kita panggil hidayatul gharizah. Cuma hidayah gharizah ni tak perlu minta pada Allah. Allah Ta'ala bagi dah siap-siap. Ya Allah, kurniakanlah aku hidayah gharizah. Tak payah. Cuma manusia je yang suka rosakkan hidayah gharizah ni. Apa rosakkan? Dah ada alat laki, pergi buang. Jadi alat perempuan, dia adjust yang benda tu. Ni saya tengok video tu ngeri. Mana tengok video tu je? Bukan sajad, ya Allah Haji. Bukan, video pembedahan dekat buat kat Thailand. Ya Allah, pembedahan dia tukar laki jadi perempuan. Allah musta'an. Terkejut saya. Ngeri. Seram. Ngilu je terus. Allah musta'an. Okey, hidayah yang kedua. Hidayah kedua apa dia? Ini hidayah irsyad wal bayan. Apa maksud hidayah irsyad wal bayan? Iaitu hidayah irsyad. Irsyad ni bimbingan, wal bayan penjelasan. Irsyad ni bimbingan dan
penjelasan. Apa maksud dia? Iaitu Allah Ta'ala bagi kita penjelasan kepada jalan kebenaran. Allah Ta'ala bagi kita penjelasan. Contohnya, apakah itu baik? Jadi manusia semua bingung nak terjemahkan baik itu apa. Ikut pendapat falsafah ini kata macam ni, pendapat ni kata baik macam ni, ini baik macam ni. Kita tak. Alhamdulillah, baik itu apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Jadi irsyad wal bayan ni apa dia? Irsyad wal bayan ni ialah Al-Quran. Irsyad wal bayan ni apa? Rasul. Sebab Al-Quran memberi penjelasan kepada jalan kebenaran. Sunnah memberi penjelasan kepada jalan kebenaran. Sebab itulah Allah Ta'ala kata apa? Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Itulah kitab yang tiada keraguan. Apa sambungan dia? Hudan, petunjuk. Ustaz, kalau Quran tu petunjuk, kenapa masih lagi ramai orang kafir, masih lagi orang hafal Quran buat benda mengepek? Sebab Al-Quran hidayatul bayan, hidayah penjelasan, bukan hidayah masuk dalam hati. Hidayah yang masuk dalam hati itu kita panggil hidayah apa? Yang ketiga, hidayah taufiq. Hidayah yang orang tiba-tiba ternampak satu peristiwa berubah nak jadi beriman. Dia sakit, berubah dia nak jadi orang baik. Dia pergi umrah, berubah dia. Dia berlaku situasi-situasi tertentu, maka tiba-tiba dia dapat hidayah. Allahu Akbar. Itu hidayah taufiq. Al-Quran hidayatul bayan, hadis hidayatul bayan, sunnah hidayatul bayan, ilmu hidayatul bayan, ustaz hidayatul bayan, guru hidayatul bayan. Penting faham masalah. Jadi bila kita baca dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman, dan kita tapi ramai tak beriman pun, ya, sebab dia hidayatul bayan, dia petunjuk al bayan. Bahkan Allah Ta'ala pernah sebut dalam Al-Quran yang wahai Muhammad, engkau memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Tapi ayat lain pula kata engkau tidak memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Satu ayat Allah Ta'ala kata wahai Muhammad, engkau memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Dalam ayat lain pula, wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi petunjuk kepada jalan kebenaran. Mari kita tengok ayat dia, bagi kita faham hidayatul bayan dengan hidayatul irsyad. Kita buka dulu yang memberi petunjuk dulu. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Innaka latahdi. Yang ni ada kaitan dengan tadi kita sebut dalan tadi. Alang-alang kita buka, kita huraikan. Muka surat 489, surah Asy-Syura. Surah Zukhruf, afwan. Asy-Syura, Zukhruf lepas tu. Surah Asy-Syura ayat second last. Muka surat 489, kepala muka surat. Wa kadzalika auhayna, atas sekali. Cuba tak muka surat pertama, okay? Mari kita dengar ayat ni, kita kaji betul-betul supaya kita faham, dan dia ada kaitan dengan wa wajadaka dhallan tadi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Saya baca terjemahan dia, tuan-tuan tengok terjemahan tuan-tuan. Dan begitulah kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan min amrina, ruh daripada urusan kami. Ruh tu apa dia? Wahyu.
Al-Quran tu Allah Ta'ala namakan dia sebagai ruh. Dengar. Al-Quran, Allah Ta'ala panggil Al-Quran dengan nama lain dia apa dia? Ruh. Sebab apa? Sebab kalau roh jasad ni kehidupan jasad, tapi Al-Quran kehidupan jiwa. Orang yang tak ada Al-Quran dalam dada dia, tak hidup jiwa dia, mati. Nanti kita buka ayat lain berkenaan dengan ni. Roh hidup. Lepas tu kita orang yang guru-guru Quran kita, ya Allah, yang betul-betul beramal salih, yang betul-betul amal Quran lah. Banyak je belajar Quran, ngepek pun ada juga. Tapi yang bagus ni, Masya Allah, punya baik, takwa, tak cakap pasal orang. Punyalah baik, subhanallah. Baik, lurus, jujur. Kita ada guru Quran kat madrasah, orang Mesir. Subhanallah. Tak ada orang paling baik saya nak tengok dia. Buat kerja jujur. Masa dia terlambat seminit, dia akan ganti seminit. Lambat 2 minit, dia akan ganti 2 minit. Tak ada lebih kurang ni. Setiap minggu dia akan tanya, macam mana pelajar aku, faham ke tak? Macam mana pelajar aku, faham ke tak? Sampai kita pula jadi khidmah kata, asyik tanya je. Tapi buat dia sungguh-sungguh. Kan? Bangun 3 pagi setiap hari, lepas isyak dah tidur dah. Kita minum teh tarik dulu, dia lepas isyak dah tidur. Sampai pukul 3 pagi bangun, qiyam, ulang kaji Quran. Lepas subuh kita share, boleh tak buat kelas lepas subuh? Tak boleh. Kenapa? Aku kena ulang kaji pula ilmu yang aku hafal, aku takut lupa. Ya Allah. Lepas kata ruh, jiwa. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dengar ni. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Wahai Muhammad, engkau dulu tak tahu apa itu kitab, engkau dulu tak tahu apa itu iman. Inilah dhalan. Ini maksudnya dhal. Wa wajalaka dhalan. Bingung, Nabi tak tahu kitab tu apa, iman tu apa. Kan? Nampak? Nabi pun Allah Ta'ala kata, ma kunta tadri mal kitab. Engkau wahai Muhammad, kau tak tahu kitab tu apa. Walal iman. Walakin ja'alnahu nuran. Kemudian tetapi kami telah jadikannya nur, cahaya. Quran tu nur. Tahdi man nasya. Yang Quran ni boleh bagi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba-hamba kami. Maksudnya bukan semua orang dapat petunjuk, tuan-tuan. Allahu Akbar. Siapa yang kami kehendaki sahaja. Ini kata guru saya dulu, Syekh Saleh Sindi, mengajar Masjid Nabawi. Dia kata apa? Ketahuilah, dia kata, hidayah ni semata-mata hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa pun boleh kata aku ada hak pada hidayah. Tak ada. Tak ada orang kalau dia selalu puasa dia dapat hidayah, dia mengaji banyak dapat hidayah, dia datang kuliah dapat hidayah. Tak. Semata-mata hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bersyukurlah tuan-tuan, jagalah hidayah. Dapat Quran, jaga. Jaga dia macam inilah, jaga dia. Jaga dia dengan belajar. Jaga dengan apa? Amal salih. Hatta orang yang hafal Quran, bila dia tak jaga hidayah ni, dia tersasar. Dia tersasar kan? Sebab tu dia perlu dijaga. Man nasya'u min ibadina, bagi siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba-hamba kami. Lepas tu apa kata Allah Ta'ala, wa innaka latahdi. Dengar ayat ni yang saya nak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkaulah pemberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Betul tak terjemahan saya? Membimbing. Nampak tak? Cuba tengok bahasa Arab dia. Innaka latahdi. Tahdi itu kan huda, petunjuk. Jadi diterjemahkan sebagai apa? Membimbing. Ada tak terjemahan lain? Terjemahan lain ada tak? Contoh. Terjemahan saya Indonesia, sungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk dengan Al-Quran itu kepada Allah. Apa petunjuk yang Nabi bagi?
Adakah Nabi bagi petunjuk dalam hati? Adakah Nabi masukkan petunjuk dalam hati? Tidak. Kalau Nabi boleh bagi petunjuk dalam hati, pakcik Nabi lah Abu Talib yang dapat hidayah dulu. Jadi maksud memberi petunjuk sini maksudnya apa? Memberi apa tuan-tuan? Bimbingan dan penjelasan. Hidayatul al-irsyad wal bayan. Hidayah yang kedua tadi. Hidayatul irsyad wal bayan. Maksudnya Nabi memberi petunjuk apa? Petunjuk apa? Petunjuk dari segi bimbingan dan penjelasan. Dapat tangkap tak ni? Ini ayat yang kata, wahai Muhammad, engkau memberi petunjuk. Kemudian ada ayat lain pula, wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi petunjuk. Cuba tengok ayat lain, kata Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, muka surat 392. Surah Al-Qasas, muka surat 392 ayat 56. Jumpa tak? Ayat 26. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya wahai Muhammad, terjemahan di sini. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk. Tadi bagi petunjuk, ini tak boleh bagi hidayah pula bagi. Jadi yang kedua ni, hidayah apa ni? Hidayah apa yang Nabi tak boleh bagi ni? Hidayah yang ketiga, iaitu hidayah taufiq. Hidayah taufiq ni apa? Maksud hidayah taufiq ialah cahaya keimanan yang dicampakkan ke dalam dada-dada manusia agar mereka merasa lapang dengan Islam. Apa itu hidayah taufiq? Iaitu cahaya keimanan yang Allah Ta'ala campak dalam dada manusia, lalu dia merasa lapang pada perkara-perkara keimanan, perkara-perkara iman. Dia lapang, nak solat dia rasa seronok, nak mengaji, dia nak pergi qiyamul lail, dia nak belajar Al-Quran, dia nak zikir, dia bila sebut pasal hadis zikir, dia nak zikir, sebut pasal kelebihan Quran, dia nak Quran, sebut sedekah, dia nak sedekah. Nampak semua, nak pergi umrah, dia nak pergi, semua nak buat. Allah Ta'ala memberi kelapangan. Yang ni, sebab itulah lepas ni kita akan jumpa alam nasyrah. Ada kaitan dengan ayat ni. Jadi ayat dia kata, wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi memberi petunjuk. Ayat tadi, wahai Muhammad, engkau bagi petunjuk. Wahai Muhammad, tadi engkau bagi petunjuk al-irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan. Yang ni, wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi petunjuk. Engkau tak boleh bagi petunjuk taufiq. Jadi ustaz boleh bagi petunjuk tak? Boleh. Petunjuk apa? Al-irsyad wal bayan. Tapi ustaz boleh bagi tak hidayah ke dalam hati-hati manusia? Tak boleh. Siapa yang kata ada makhluk yang boleh memasukkan hidayah ke dalam hati seseorang, dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia telah mensyirikkan Allah. Aku yang masukkan hidayah dalam hati dia. Weh, jangan cakap macam tu, syirik tu. Tapi akulah yang bawa dia pergi kenal agama. Itu boleh. Aku ajar dia. Alhamdulillah, dengan hidayah daripada Allah, dia jadi baik. Baik. Barakallahu fiik.
Jadi kau tak ada bagi hidayah kepada siapa yang kendaki, kepada sesiapa yang engkau kasihi, tapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dikendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dengar ni. Tetapi kena ingat, walaupun dia hak mutlak Allah Ta'ala, tapi Allah ni dia maha penyayang kepada hamba dia. Dia bagi kita tips-tips untuk dapat hidayah taufik. Dia tak kata milik aku tak bagi tahu macam mana cara dia. Tak, dia bagi tahu cara dia ialah amal Islam. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang berusaha mujahadah, bersungguh-sungguh ke arah jalan kami, pasti kami akan bagi hidayah pada dia. Apa kata Nabi Ibrahim lepas dia kena bakar? Dia kata apa? Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi ke Tuhanku, kemana saja Tuhanku suruh, sayahdin, pasti dia akan bagi petunjuk kepada aku. Maksud Nabi bayangkan seorang-seorang, Nabi Ibrahim seorang-seorang kena bakar, selamat, nak keluar negeri, tak tahu nak pergi mana ni. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni dhahibun ila rabbi. Tak kisahlah mana pun, tapi aku akan pergi kepada Tuhanku. Sayahdin, dia pasti akan bagi petunjuk. Sebab Allah Ta'ala ni dia bukan zalim, tuan-tuan. Setapak kita ke arah Allah, 100 langkah Allah Ta'ala ke arah kita. Sejengkal kita dekatkan diri pada Allah, sedepa Allah Ta'ala dekatkan diri pada kita. Kalau kita berjalan kepada Allah, Allah Ta'ala berlari kepada kita. Kalau kita ingat Allah ketika seorang-seorang, Allah Ta'ala akan ingat kita ketika ramai-ramai. Ketika seorang ingat Allah ketika dalam diri dia, Allah Ta'ala akan ingat kita dalam diri dia lebih daripada kita ingat diri kita sendiri. Ingat Allah Ta'ala dia tak zalim. Wa ma rabbuka, bahkan dia karim. Allahu karim. Allah Ta'ala syakur. Allah Ta'ala hadi. Allah Ta'ala, Masya Allah. Nampak tak ayat ni kata, tapi dia akan bagi petunjuk pada siapa yang nak. Dia jualah. Nampak ni, Allahu Akbar. Ayat yang hujung ni menggerunkan ulama-ulama salaf dahulu. Para salaf sangat takut hujung ayat ni. Apa maksud ayat dia? Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada meluk Islam. Iaitu takutlah kita ni termasuk orang yang Allah Ta'ala tak masuk dalam senarai dapat hidayah. Takut. Kena sentiasa ada perasaan takut. Aku ni ada confirm ke dalam senarai hidayah? Dah pergi masjid dah? Tak tentu lagi. Mungkin di akhir hayat ni dia akan berubah. Allah musta'an. Boleh tak orang di akhir hayatnya berubah? Boleh, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW, fa innar rajula, nanti ada seorang lelaki, la ya'malu bi amalil ahli jannah, beramal dengan amalan ahli syurga. Dan setengah riwayat kata 80 sanah, 80 tahun. Fayasbiqu alaihi alkitab, kitabnya mendahuluinya. Maksudnya telah tertulis dalam kitab, dia tak dapat hidayah, tuan-tuan. Fayamalu bi amali ahli nar, maka kemudian dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Di hujung nyawanya fayadkhuluha, maka dia masuk neraka, tuan-tuan. Lepas 80 tahun beramal soleh. Sebab tu kita ni kena sentiasa dalam keadaan apa dia? Takut. Kat sinilah kata para ulama, hidayah itu berlapis-lapis. InsyaAllah besok kita akan bincangkan lapisan-lapisan hidayah. Sebab kita nak uraikan satu lagi hidayah yang terakhir, iaitu apa dia? Hidayah ilal jannah. Apa hidayah ilal jannah? Iaitu nanti di padang mahsyar, manusia semua dalam keadaan tak tahu nak buat apa ni, bingung nak pergi mana. Kan masa kita kata okey, semua kumpul dekat depan masjid, okey, kumpul, lepas tu nak buat apa lepas tu? Macam tu juga mereka kumpul di padang mahsyar, tak tahu nak buat apa. Tetapi orang yang beriman, Allah Ta'ala tujulah, mula-mula kau pergi sini, tu duduk bawah
naungan arasy Allah bersama dengan Nabi Ibrahim. Lepas tu kamu semua pergi macam ni, kamu semua pergi yang ni, kamu semua pergi yang ni. Itu jannah. Itu hidayah ilal jannah. Sebab itulah ahli syurga. Adakah hidayah kat sini maksudnya dapat hidayah untuk beramal soleh? Tidak. Beramal soleh dah selesai. Adakah hidayah gharizah? Juga tidak. Adakah hidayah irsyad al-bayan? Juga tidak. Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Surah Al-A'raf. Ini last tadi 5 minit lagi kan? 3 minit lagi. Surah Al-A'raf bukan surat 155. Hadana. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat bawah sekali, surah 55 ayat 42, 43. Dah, wa naza'na. Cuba tak? Allah Ta'ala kata apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kami cabutkan daripada dada-dada mereka rasa cemburu, min ghillin, hasad, cemburu, daripada sekalian ahli syurga. Dalam syurga tak ada jealous lagi dah, kan? Kenapa dia lagi tinggi daripada aku? Bukan aku lagi banyak qiyamul lail lah? Tak ada, dan tak ada. Ataupun jealous, setiap lelaki jadi bidadari, nanti bang, abang asyik dengan bidadari tu je. Tak ada, tak ada. Ini tak ada, dalam syurga tak ada. Tak ada jealous-jealous dah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Mengalir bawahnya sungai-sungai. Lalu mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka berkata, alhamdulillah yang telah bagi kita petunjuk kepada perkara ini, syurga ni. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami takkan bagi dapat petunjuk melainkan Allah Ta'ala yang telah bagi petunjuk kepada kami. Kalau Allah Ta'ala tak bagi petunjuk, tak adalah kita ni. Allahu Akbar. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Telah datanglah rasul-rasul kami membawa kebenaran. Wa nudu, maka mereka disuruh, antilkumul jannah, itulah di syurga-syurga, uristumuha, yang aku wariskannya, diwariskannya, bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala kata aku wariskan. Bila waris maksudnya bagi terus. Uristumuha bima kuntum ta'malun, kerana apa yang mereka amalkan. Dan lain pula Allah kata wahudu ilal jannati. Dalam surah Al-Hajj surat 335, ayat atas sekali. Allah kata wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid.
dan mereka telah diberi hidayah kepada tayyib. Kepada tayyib ni banyak maksud dia. Antara maksud dia ialah kepada syurga. Minal qawli, daripada ucapan-ucapan yang baik. Wahudu ila siratil hamid, dan mereka diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Okey. Inilah dia 4 lapisan hidayah. Jadi yang kita minta ni apa tuan-tuan? Minta hidayah kedua, ketiga dan keempat. Kedua, ketiga, keempat. Pertama minta, ya Allah bagilah aku ilmu berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, ya Allah bagilah ilmu Quran dan Sunnah itu memberi aku, kau bagi aku hidayah melaluinya. Dan ya Allah bagilah aku petunjuk pada syurga-Mu ya Allah. 3. InsyaAllah besok pula kita akan tengok lapisan hidayah taufiq. Ada 6 lapisan hidayah taufiq. Yang menyebabkan kita kena sentiasa minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah maksud wa wajadaka. Jadi bila patah balik, bila Allah Ta'ala sebut wa wajadaka dhallan fahada, fahada tu hidayah apa? Sekarang ni dah kita jelaskan 4 jenis hidayah. Kita baca balik ayat tadi. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan bingung, tak tahu mana benar mana baik, tak tahu apakah dia iman, apa itu kitab. Fahada, maka Allah Ta'ala bagi petunjuk. Petunjuk apa tu? Agak-agaknya taufik ke al-irsyad wal bayan? Al-irsyad wal bayan. Sebab dengan al-irsyad wal bayan tu Nabi jelas, oh ini iman, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Barakallahu fikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat kepada kami, dan manfaatkanlah ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan rezekikanlah kami dengan ilmu bermanfaat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua bapa kami, dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami semasa kami kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, kurniakanlah kami daripada pasangan-pasangan dan juga anak-anak yang menjadi penyejuk mata kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami di kalangan orang yang bertakwa. Allahumma arham mautana. Ya Allah, rahmatilah orang yang telah mati di kalangan kami. Washfi mardana. Ya Allah, Kau sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami. Wahdina ila subul salam. Dan tunjukkanlah kami kepada jalan syurga-Mu ya Allah. Wahdina ila subul salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.